daripada utusan, daripada Bernama, daripada Sinar Harian dan juga daripada New Straits Times. And then tujuan kita menjemput pihak media semua pada hari ini adalah untuk kita laksanakan sedikit press conference sidang media berkenaan dengan Minggu Fiesta Batik yang kita akan laksanakan pada 14 hingga 20 September. And then ada bersama saya pada hari ini adalah Profesor Dr. Nik Mahiran, Nik Muhammad, selaku one of the organizer of the event. Dan juga saya ada yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Ibrahim Cik Omar. Datuk Ibrahim merupakan Timbalan Naib Chancellor Inovasi dan Pendidikan dan juga merupakan pengerusi Minggu Fiesta Batik 2016. Dan kita bertuah pada hari ini yang mulia Datuk Seri Raja Shahreza dapat sudi meluangkan masa bersama kita untuk bersama-sama berkongsi juga berkenaan dengan Minggu Fiesta Batik dan juga program yang beliau akan laksanakan lah dalam satu slot Minggu Festival Batik Malaysia nanti. Dan kita ada juga General Manager daripada Hotel Perdana. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa juga Cik Taha. Alright. Dan di kesempatan itu saya harap kita dapat two-way communication berkenaan dengan Minggu Festival Minggu Fiesta Batik Malaysia 2016 yang akan kita laksanakan next month lah, 14 hingga 20 September. Saya rasa tanpa memanjangkan masa, elok saya serahkan kepada Datuk dulu sepatah dua kata daripada yang bahagia Datuk berkenaan selaku pengurusi berkenaan dengan Minggu Fiesta Batik kita. Datuk, silakan. Terima kasih Dr. Nazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang. Lalu saya nak ucap berbanyak terima kasih kepada Yang Mulia Datuk Seri Raja Shahreza. Tak asing lagi. Beliau merupakan ikon budaya Universiti Malaysia Kelantan. Di samping kegiatan beliau dalam berbagai kesenian, tarian, macam-macam lah. Saya mengikuti daripada kecil lagi. Muda dia daripada saya. Nah, kita rasa bersyukur kerana beliau akan terlibat dalam Fiesta Batik kita ini yang kita akan laksanakan daripada 14 hingga 20 September. Ini satu minggu yang penuh dengan batik yang kita nak lakukan, bermula daripada kita panggil geger batik hari pertama 14 pagi itu di dataran Al-Quran, dan kita akhiri 20 dengan majlis penutup Gilang Gemilang di Dewan Keusahawanan Universiti Malaysia Kelantan. Dan di tengahnya itu kita isi dengan berbagai-bagai acara di dataran Al-Quran, di RTC, di Hotel Perdana, di Hotel Grand Riverview, di University di Bacok, di kampus Pekalan Cepa dan juga di kampus Jeli, dan berbagai tempat juga lah yang kita libatkan di negeri Kelantan ini kerana ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan peserta itu terpaksa merayau dalam bandar dan sebagainya. So the whole event, keseluruh event ini adalah menceritakan tentang batik. Matlamat kita pertama ialah kita ingin memertabatkan industri batik. Kita ingin lihat batik dilihat dengan satu perspektif baru, dengan menjadikan batik ini sebagai satu cara hidup, lifestyle kita kata. Di samping batik ini sebagai identiti negara, identiti bangsa. Jadi inilah usaha kita, selain daripada bisnes, selain daripada perniagaan, tetapi kita nak lihat batik ini menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, terutama kita orang Melayu. Dan kita harap ini kita akan dapat jayakan dengan usaha pertama memberi kesedaran, lepas itu diikuti dengan pameran, diikuti dengan berbagai-bagai aktiviti yang kita telah rancang, kebudayaan, fikir barat dan segala macam. So dalam masa seminggu ini program ada di dalam folder masing-masing dan kita boleh lihat semua program ini. Dan salah satu daripada aktiviti itu ialah kita panggil malam gala ini. Malam gala ini adalah malam yang kita dah jemput Datuk Seri Raja Shahreza ini untuk sama-sama mengambil bahagian yang Dr. Nas kata tadi dengan kerjasama Hotel Perdana. Dan
aktiviti itu kita akan lakukan di hotel ini, iaitu pada 14 Gala Dinner 19 hari bulan September ini. So semua telah diatur. Untuk yang lain-lain itu kita dah atur, dan hari ini kita khususkan kepada Datuk Seri Raja kerana kita akan lihat kelainan dari segi persembahan yang akan ditunjukkan, yang ujulung-julung kali pernah diadakan di Kelantan ini. Walaupun kita ini sebagai tempat lahirnya batik, tetapi kita dapati ia tidak semeriah di tempat-tempat lain seperti yang kita tahu. Dan kita juga tahu di Kelantan ini jugalah tempat kelahiran batik sebenarnya. Dan itu juga kita nak promote, kita nak promosikan tempatnya di Lorong Cik Sus tu, dan kita akan hidupkan tempat itu sebab kita akan kenali sebagai dataran batik dengan kerjasama kerajaan negeri. So ini juga akan tujuan kita ialah untuk meningkatkan pelancongan supaya menjadi salah satu destinasi mesti lawat bila orang datang ke Kota Baru. So itu yang kita nak buat, mural, sudut lukisan dan maklumat tentang batik. Kita akan ada pembatik tamu dan segala macam aktiviti yang kita nak buat. Okey, so saya ingat untuk mukadimahnya itulah dahulu tentang Fiesta Batik ini, dan saya berharap semua rakyat, semua masyarakat boleh mengambil bahagian di dalam program ini, kerana ini merupakan satu program yang kita percaya bagi kita di Universiti Malaysia Kelantan yang mampu memberi impak, memberi kesan kewujudan universiti, sekurang-kurangnya mampu untuk menyentuh, memberi cita rasa baru dalam industri batik. Kita ada membuka pameran dan jualan batik di merata tempat, khususnya yang seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, dataran Al-Quran, RTC dan sebagainya. Dan the ultimate yang kita bekerjasama dengan ahli kongsi kita, our partners, iaitu Hotel Perdana ni. Mungkin Abdis, Cik Taha akan sedikit sebanyak kongsikan dengan kita bagaimana kerjasama itu akan dibuat. Adalah kita akan membuka gerai pameran dan juga jualan batik eksklusif, bukan sekadar yang di negeri Kelantan, tetapi juga di luar Kelantan dan juga di luar negara. Harapnya kita akan dapat sambutan tersebut lah. Dan berbagai program yang kita akan adakan, termasuklah running show, fashion show, bicara usahawan selebriti, dan juga forum business matching. Jadi kita sebenarnya akan menjual kupon dan juga kita panggil special invitation lah. Jadi kita harap siapa yang dipanggil aktivis fashion dan ingin melihat batik kita ni dikagumi, are welcome untuk bersama-sama kita di Hotel Perdana ni. Jadi saya rasa Hotel Perdana ni dengan namanya, dengan keunggulannya adalah tempat yang paling sesuai untuk kita angkatkan martabat batik, especially yang the exclusive one, supaya kita boleh mengangkat batik ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Hotel Perdana, daripada kalau kita tengok daripada awal lagi, kita memang kata streskan art. Kalau kita tengok sepanjang koridor dari seluruh bangunan ni, kita ada lebih daripada 500 artwork di hotel. Dan salah satu juga kita stress kepada local artist juga. Mana kalau kita tengok di depan di lobby tu ada artwork, itu kita bagi space untuk local artist untuk mempamerkan. Dan kalau kita tengok design-design, banyak local artist adalah konsep-konsep batik dan sebagainya. Kalau dia tengok di depan function room dan sebagainya. So bila Universiti Malaysia Kelantan come up with this program Pesta, kami sangat-sangat berbangga untuk bersama dengan Universiti Malaysia Kelantan. So, terima kasih sekali lagi. Dan satu lagi saya nak tu, kami tak pernah kata kalau hotel mana lobby pun kita tak pernah bagi space untuk buat show, fashion show. Dan kita akan buat fashion show di lobby. Kali pertama di Hotel Perdana. Keistimewaan untuk Universiti Malaysia Kelantan untuk Minggu Fiesta Batik Malaysia 2016. Terima kasih. Dan saya secara peribadi rasa inilah satu aktiviti yang patut disokong. Kerana apa? Kerana memang banyak aktiviti batik sebagainya, fashion show, tapi saya tengok dia ada kelainan. Sekurang-kurangnya dia strictly fokus tentang eksklusif dan sebagainya. Kadang-kadang kita buat event ni, kita try to be safe zone je. Kononnya everybody.
Sedangkan kita tahu the actual target is the exclusive punya tempat itu. The couture punya side of the business yang selalu mendapat perhatian. Seperti saya membuat Islamic Fashion Festival di negara-negara Paris, New York, Monte Carlo. Sebab itu alhamdulillah saya dapat tempat di antarabangsa. Kadang-kadang kita ni bukanlah kata kita ni sombong, tapi this is strategy. Because to me it's easier kalau senang bekerja daripada atas ke bawah daripada bawah ke atas. Umpamanya katakanlah Giorgio Armani. They created Giorgio Armani dulu sebagai high fashion. Lepas tu they create ready to wear Emporio Armani pun tak kisah. Tapi setengah brand daripada ready to wear nak naik pergi couture susah. Jadi salah satu sebab saya rasa ini satu idea yang sangat menarik supaya batik Kelantan, khususnya batik Kelantan ni tidak dianggap sebagai ready to wear sahaja. Kerana kita tahu di Malaysia ini batik-batik daripada luar Kelantan yang biasanya dianggap yang high fashion, bukan batik di Kelantan. Lepas itulah orang Kelantan bila di Kelantan nak jual batik mahal sikit orang question. Sedangkan bila beli batik di KL mahal pun is okay. So ini adalah saya rasa adalah salah satu what I should say motif aktiviti ini yang patut kita beri perhatian. Ya. Dan saya secara peribadi kepada banyak terima kasih. Memang saya ni 2 tahun lepas dah diberi anugerah ikon budaya begini di Kelantan kerana saya seorang yang memang meminati budaya dari kecil. Dan dalam hal ini, kan inilah fashion show yang ramai tahu saya ni terlibat dalam fashion show ni dah berpuluh-puluh tahun. Dan mungkin atas kejayaan Islamic Fashion Festival tu yang dah berusia 10 tahun dan masih lagi going on, memberi confident untuk UMK ini memilih saya untuk khususnya mengendalikan acara Malam Gala pada 19 bulan nanti. Jadi pada malam tersebut saya akan tampilkan beberapa orang designer di mana kebanyakannya designer-designer daripada luar Kelantan. Jadi sebabnya ialah kerana kalau kita tampilkan pertama designer Kelantan sahaja, mungkin itu tidak menjadi sesuatu yang baru bagi para hadirin yang pastinya lebih ramai akan dihadiri oleh orang-orang Kelantan. Dan yang kedua, kita ambil kesempatan di sini untuk pembatik-pembatik Kelantan. Dan harap mereka semua akan mengambil kesempatan untuk hadir untuk melihat bagaimana designer-designer terkemuka ini brand batik. Sebab saya rasa kita semua setuju kita ni menang dari segi talent sebagainya, tapi kita selalu kalah dari segi branding. Kerana kita selalu tidak mengambil importance. Kita rasa this money is wasted, rugi duit ini brand. Kita tak nampak. Kalau buat batik nampak, kain berapa sale semua nampak. Branding kita tak nampak. Sedangkan branding itu membuat even air ini is nothing. Tapi kalau kata air ini daripada air zam-zam, it becomes something. Ya. So saya juga lihat aktiviti ini ke arah untuk membrandingkan batik Kelantan khususnya. Jadi antara designer yang kita undang ialah Milo, seorang designer, I'm sure for the journalist you are very familiar. Milo ni seorang Italian yang bermaslahat di Bali dan dia bertanggungjawab yang telah revolutionize batik Indonesia itu sendiri. Very tasteful every today. Dan saya bersyukur dan terima kasih kerana bukan senang nak bawa orang seperti dia untuk datang ke Kelantan. Because kalau di KL pun baju dia Asiana is very expensive. Tapi kita harus belajar macam mana orang Eropah sanggup jadi rakyat Indonesia, duduk di Bali dan mengembangkan batik bagi pihak negara Indonesia. Di sinilah Indonesia ini laki kerana dia mendapat input daripada orang-orang daripada luar negara. Kita tidak boleh, bagi saya, dunia sekarang ini mahal dari dulu pun kita tak boleh merasakan itu adalah salah. Kalau bola pun ada semi pro, ada 2 pemain imported, so it's nothing wrong. Okay, so kita ada Milo dan kita ada juga Gaya Penggabian daripada Jakarta. Gaya ni seorang aktivis budaya, seorang designer yang terkenal, juga semua orang atasan juga, and her branding is good. Gaya ini terkenal kerana dia boleh brandkan budaya. Semua kreasi Gaya ini adalah berbudaya. Dia selalu mengetengahkan desain-desain daripada Palembang dengan kain jemputan atau kain pelangi istilah Kelantan, daripada Padang dan sebagainya. Dan pada 2 orang ini senang saja untuk saya menawan mereka datang untuk ambil bahagian because they are very busy, they are very big celebrity designer. Saya akan kata this is the place where batik is born in Malaysia.
So dia orang mesti datang. Okay, selain daripada itu, kita Datuk Tuan Bambang Saufi, which I know all of you dah familiar. Dan kelebihan Datuk Tom ialah dia menggunakan motif tradisional. Dia berjaya membuat motif-motif orang Ulu, yang semua-semua adalah orang Ulu, dan juga motif-motif puak daripada Iban, dan dibatikkan. Teknik pematian adalah batik, dan dia telah berjaya. Kita semua tahu apa kejayaan dia. Dan saya juga jumpa Rizwan Bukhari daripada RIDZ, R-I-D-Z. Rizwan Bukhari ini, kerana batik dia ni very clean. Dia ni khusus hanya buat kipas atau bunga ros saja. Dan batik dia very clean, not very busy. Ya. Dan juga saya juga ada daripada IFF Collection yang kita akan lihat sekali lagi pada hari ini, iaitu batik yang daripada Bazar Gula Kubu, daripada beberapa designer-designer mainstream Kelantan. So dalam pada kita couture, kita tunjuk batik-batik biasa ni pun boleh nampak couture. Jadi di sini kita tengok interesting show, kita ada yang really mahal. Baju-baju gaya dan Milo ni mahal. Baju men punya shirt semua pun 1,000, 2,000. You know, this sort of thing or more. Yang kepada batik-batik Kelantan kita tahu only cost RM200. Yang ke bawah tapi boleh juga nampak couture. Dan bagi beberapa orang lagi, dan kita juga akan showcasekan satu round mungkin beberapa jenis batik. Kita tahu banyak batik tapi kita tahu apa itu batik dari batik Pekalongan, batik Jawa, batik pesisir, ada batik dari Sulawesi, orang yang tidak tahu, batik daripada Pahang, batik tanah, batik penceritaan. Batik ni banyak, memang ada banyak. Dan juga batik India. You know, because I'm not saying this sebagai satu rule, but daripada research saya dapati di India ni dah menciptakan batik 5,000 tahun dahulu. That I have seen in an exhibition in London, cebisan kain yang mereka berjaya simpan. Dan oleh kerana India ini kita tahu tamadun dia dah beribu-ribu tahun, so dia ahead of many countries in the world. So they are the first to export around the world. Sebelum kita pakai kain, dia dah pakai kain kan. So it's going to be an interesting night ya. Dan seperti segala-galanya di seluruh dunia, ia akan diperlukan di selebriti. Kita kena tahu the selling power of the celebrity. Dan kita akan adakan celebrity models yang akan memperagakan pakaian-pakaiannya, dan the MC, persembahan dan sebagainya. Kita akan cuba selitkan unsur-unsur batik atau Kelantan dalam persembahan ini dengan cara halus ya. Okey, jadi saya sekarang ini kita adakan sedikit preview, dan kita mulakan dengan pakaian daripada lelaki-lelaki. Dekat ini adalah pakaian daripada Milo, batik Milo. This is batik, the technique itu adalah batik tapi dibuatkan dengan cara begini. Oleh kerana Milo ini base di Bali, dan kita lihat pakaian-pakaian dia ini banyak unsur macam santai, beachwear. Dia daripada Milo. Ini adalah satu batik yang typical Indonesian batik. Kita dapat lihat. Daripada sini tu kita dapat lihat kepelbagaian, versatility orang batik ni. Mesti kan? Mengadak dia ada list. Macam-macam batik Jawa tak? Exactly. Yes, di Jawa ni batik. Dan ini daripada Datuk Tuan Bambang Saufi. Sorry? Yes. Saya kata tadi, to show the different types of batik. Ini adalah koleksi batik yang daripada Kelantan. That's what you want. This one, correct, very African, very tribal. Time sengaja suka bubur.